Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aifana Dirah binti Diamin, S61656 daripada program Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi Marine. Sebagai pembuka bicara, saya akan mendefinisikan dahulu apakah itu penyakit mental dan apakah itu kesihatan mental. Untuk pengetahuan anda, penyakit mental dan kesihatan mental adalah dua perkara yang berbeza. Penyakit mental boleh didefinisikan sebagai gangguan kesihatan mental yang merujuk kepada pelbagai keadaan yang akan menjejaskan mood, pemikiran dan tingkah laku seseorang individu. Manakala kesihatan mental pula adalah keupayaan seseorang individu untuk berfikir, rasa dan bertindak dalam melakukan kehidupan dan aktiviti-aktiviti seharian individu tersebut. Sakit mental merupakan satu kondisi kesihatan yang mempengaruhi dan boleh menyebabkan perubahan kepada individu untuk berfikir, rasa dan bertindak dalam melakukan kerja-kerja biasa. Kemungkinan mereka ini tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dan dipengaruhi oleh perubahan pada mood dan kelakuan mereka. Penyakit mental boleh dialami oleh sesiapa pun tanpa mengenal usia dan gangguan tersebut. Seperti penyakit-penyakit yang lain, penyakit mental juga mempunyai simptom-simptom awal untuk doktor mengenal pasti seseorang penyakit itu. Antara simptom-simptom yang kebiasaannya dihadapi oleh pesakit mental adalah mereka ini akan berasa sedih ataupun murung, kurang keupayaan untuk fokus dalam kelas atau fokus untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian, mempunyai rasa takut, risau atau bersalah yang melampau, perubahan sikap dengan cepat sama ada berasa gembira, berasa sedih, berasa kecewa dan pelbagainya. Individu tersebut juga tidak boleh membezakan sama ada perkara tersebut adalah realiti ataupun halusinasi, yang kita boleh panggil keadaan tersebut sebagai paranoia ataupun halusinasi. Selain daripada itu, individu tersebut kemungkinan mempunyai masalah tidur dan tidak berupaya untuk mengendali stres dengan baik. Secara umumnya, masalah kesihatan mental berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah faktor gaya hidup, faktor taraf kehidupan yang rendah dan faktor persekitaran. Gaya hidup yang tidak aktif akan membangkitkan sistem dalaman badan. Hal ini kerana apabila seorang individu tersebut mengamalkan gaya hidup yang pasif seperti tidak melakukan senaman, akan mengakibatkan jantung golongan ini lemah. Apabila jantung lemah, jantung tidak dapat mengepam darah dengan baik ke seluruh badan dan oksigen tidak dapat disalurkan dengan baik. Faktor seterusnya adalah faktor taraf kehidupan yang rendah. Taraf kehidupan yang rendah menampakkan jurang perbezaan yang besar apabila berkait dengan kelas sosial dan kelas bawahan. Kelas bawahan biasanya mempunyai pendapatannya rendah berbanding dengan kelas sosial. Hal ini mengakibatkan mereka tidak menitikberatkan soal kesihatan mereka kerana mereka bimbang akan kos biayaan yang akan ditanggung apabila melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik atau pusat pemeriksaan kesihatan di sekitar mereka. Yang terakhir sekali adalah faktor persekitaran. Persekitaran yang tercemar, tidak sihat dan tidak kondusif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang individu itu mengalami masalah mental. Dalam konteks seorang pelajar, isu berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya ataupun tekanan yang diberikan oleh ibu bapa dan guru menyebabkan seseorang individu ataupun pelajar tersebut mengalami gangguan masalah mental. Berikut merupakan salah faham berkaitan dengan masalah mental. Antaranya ialah masalah mental ini tidak boleh dirawat, boleh hilang dengan sendiri, sesuatu perkara yang memalukan dan individu yang punya masalah mental ini dikategorikan sebagai karakter yang lemah. Hal ini adalah salah sama sekali kerana masalah mental boleh dirawat dengan cara yang betul. Antaranya dengan cara menghadiri sesi kaunseling dan makan ubat mengikut perspektif yang ditetapkan oleh doktor. Dan masalah mental juga tidak boleh hilang dengan sendiri tetapi memerlukan bantuan orang lain
Slide seterusnya akan membincangkan tentang pencegahan masalah mental. Pertama sekali, kita mestilah mengenali diri kita sendiri dengan cara mengetahui aktiviti-aktiviti yang kita lakukan yang akan dapat menenangkan diri kita dan membuatkan kita rasa gembira. Secara tidak langsung, bila kita sentiasa rasa tenang dan gembira, kita akan terjauh daripada sifat-sifat kemurungan. Yang seterusnya adalah mengamalkan sikap-sikap disiplin dalam diri dengan cara mematuhi arahan doktor, waktu dan kuantiti pengambilan ubat yang disarankan oleh doktor. Dan yang paling penting adalah menghadiri setiap sesi kaunseling yang dijanjikan. Seterusnya adalah mengamalkan sikap-sikap positif. Dan terakhir sekali, berkaitan dengan kewangan. Kita mestilah merancang kewangan kita supaya tidak rasa terbeban dan mampu untuk menampung kos rawatan yang berkait. Dengan ini, sampailah sudah ke penghujung pembentangan saya. Secara keseluruhannya, kesihatan mempengaruhi segala aktiviti harian dan juga gaya hidup seseorang individu. Kesedaran tentang kepentingan kesihatan seharusnya dipertingkatkan lagi agar kesihatan mental dilihat sebagai kunci utama dalam kejayaan, sekaligus melahirkan seorang individu yang berdaya saing dari perspektif fizikal maupun mental. Kesimpulannya, kesihatan mental bukanlah perkara yang rumit ataupun menjadi masalah jika penjagaannya dilakukan sejak usia muda lagi. Tambahan pula, sekarang ini klinik kesihatan di seluruh Malaysia menyediakan perkhidmatan saringan untuk kesihatan mental dan penyakit mental menggunakan soal selidik tertentu. Mana-mana individu yang berhasrat untuk melakukan penilaian kesihatan mental boleh berbuat demikian di klinik-klinik sekitar Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.